dalam bab penyucian jiwa dan pembersihan jiwa. Ibn Qayyim ketika mana dia menulis kitab ini, dia namakan kitab ini dengan tajuk Ighathatul Lahfan min Masayidi Syaitan, yang bermaksud memberi pertolongan kepada orang yang susah hati daripada jerat-jerat syaitan. Daripada tajuk ini jelas pada kita bahawasanya Ibn Qayyim menulis kitab ini ingin membicarakan tentang tazkiyatun nafs, nak bicara tentang pembersihan jiwa daripada gangguan dan jerat yang dipasang oleh syaitan. Apa yang menariknya, Ibn Qayyim mulakan kitab dia ni dengan bercerita tentang fungsi jiwa. Pada mulanya dalam mukaddimah, Ibn Qayyim mengakui bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan insan ini mencapai ilmu daripada beberapa sumber, daripada beberapa panca indera, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam ayat ini, memberi amaran kepada kita supaya kita tak ikut apa saja yang kita tidak ada ilmu tentangnya. Kemudian Allah Taala sebut ayat ni, inna sam'a wal basar wal fuad. Sesungguhnya pendengaran kamu Tahu saya hari ni tak opokey sikit. Inna sama', sesungguhnya pendengaran kamu, wal basar, dan juga penglihatan kamu, wal fuad, dan juga jiwa kamu, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua perkara-perkara ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibn Qayyim mengatakan ayat ini secara isyaratnya menunjukkan bahawasanya manusia mencapai ilmu melalui tiga cara ni. Ini mauridul ilm, tempat di mana manusia ataupun alat di mana manusia menerima ilmu. Kemudian ilmu itu akan dicerna dan diproses, maklumat itu akan dicerna dan diproses. Tetapi dalam tiga anggota ini, kata Ibn Qayyim, yang paling penting bagi insan adalah jiwa. Jiwa ini, kata Ibn Qayyim, kal malik lisairil jawarih. Jiwa ini seperti raja bagi setiap anggota. Maka sebab itu Nabi sebut dalam hadis, idza fasadat fasadal jasadu kulluh, kan? Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dalam jiwa, dalam badan manusia ni ada seketul daging. Bila bagus, baguslah seluruh jasad. Bila rosak, rosaklah seluruh jasad. Ala wahyal qalb, ketahuilah ia adalah jantung. Jantung ni yang membuat keputusan. Mata, telinga mendapat maklumat, kemudian diproses oleh akal. Akal proses, tengok benda ni bagus ke tak bagus. Kemudian akal memberikan maklumat yang telah diproses itu kepada jiwa. Tapi jiwa ni dia bukan hanya dengar nasihat daripada akal, dia juga dengar nasihat daripada nafsu. So maksudnya jiwa ni dia ada dua penasihat dia. Satu penasihat datang daripada akal, satu lagi penasihat datang daripada nafsu, dan dia buat keputusan. Itulah kedudukan akal, kedudukan nafsu, kedudukan jantung dan jiwa, dan itulah kedudukan pendengaran dan penglihatan. Ibn Qayyim kemudiannya, dah setelah dia bagi tahu jiwa ni yang buat keputusan, jiwa ni raja, dan dia bagi tahu pada kita jiwa ni ada tiga jenis. Jantung ni ada tiga jenis. Pertama, jantung yang hidup, yang sehat. Ni jiwa orang beriman lah.
yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di mana hari kiamat, yang mana pada hari itu tidak memberi manfaat lagi harta dan anak pinak, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan jiwa yang sejahtera. Qalbus salim dan qalbus sahih ataupun qalbul hayy memberi maksud yang sama, iaitu jiwa yang hidup, jiwa yang sihat dan jiwa yang sejahtera. Jiwa yang sihat dan sejahtera ni apa dia? Ulama berbeza pendapat dalam memberikan ciri-cirinya, tetapi kesemua mereka sepakat mengatakan dua ciri perlu ada pada jiwa yang hidup ataupun jiwa yang sihat ni. Yang pertama, jiwa yang terbebas daripada syirik. Maksudnya jiwa yang dapat membebaskan dirinya daripada syirik, dan jiwa yang menumpukan sepenuhnya kepada ubudiyatulillah, jiwa yang mengabdikan diri kepada Allah, memberikan kasih sayang kepada Allah, memberikan ketaatan kepada Allah, memberikan tawakal kepada Allah. Ini jiwa yang sejahtera, kata Ibn Qayyim. Satu lagi jiwa ialah jiwa yang mati, al-qalbul mayyit, jiwa yang mati, jiwa yang tak hidup. Apa dia jiwa yang tak hidup ni? Jiwa yang dipenuhi dengan syirik, jiwa yang tidak tunduk dan patuh kepada ketentuan Tuhan. Dan jiwa yang ketiga ni kita panggil sebagai al-qalbul marid, jiwa yang sakit. Tadi jiwa yang mati, yang ni jiwa yang sakit. Jiwa yang sakit ni macam mana? Jiwa yang sakit ni jiwa yang terlepas daripada syirik. Dia tak buat syirik, syirik yang mengeluarkan diri daripada agama, tapi dia terlibat dengan perkara yang boleh menafikan ubudiyah mutlak. Dan jiwa yang sakit ni ada martabat-martabat dia. Ada jiwa yang sakit tetapi hampir nak baik, ada jiwa yang sakit di pertengahan, dan ada jiwa yang sakit hampir kepada nak mati dah. Ini kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah.